الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, ingatlah kamu sekalian, sedikit masa lagi kamu akan mati. Jadi sedarkan dan tangisi diri kamu dari sekarang, sebelum kamu nanti akan ditangisi orang. Ingat kepada dosa-dosa kamu yang berkoyan itu, yang banyak itu, sedang menuju ke suatu tempat yang kamu tiada tahu apa kesudahan diri kamu itu. Hati kamu sakit dengan cintakan dunia dan tamak kepada dunia. Penawarnya ialah berzuhud dan meninggalkan dunia itu serta menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Keselamatan agama itu adalah modal kamu, sedang amalan-amalan yang soleh itu pula keuntungan kamu. Tinggalkan mencari apa yang akan menjadikan kamu jahat, dan cukupilah dengan apa yang ada sahaja. Orang yang berakal tidak merasa gembira dengan sesuatu yang halalnya akan diperhitungkan, sedangkan haramnya pula akan menyebabkannya menanggung seksa. Memang kebanyakan kamu sudah melupakan seksa dan hisab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang melembutkan hati, menghilangkan kelalaian, mengembalikan penglihatan yang baik tentang dunia dan akhirat ialah mengingati mati. Tidak ada orang yang berpisah daripada mengingati mati, melainkan hatinya akan mati. Hatinya akan menjadi keras dan pandangannya pada akhirat akan menjadi kabur, manakala pandangannya kepada dunia menjadi terang. Bila seorang melupakan mati, bila seorang itu ingat mati, maka pandangannya pada akhirat menjadi amat terang, manakala pandangannya pada dunia kabur. Dan persiapan dan persediaan menjadi keutamaan. Kelalaian, kealpaan akan ditinggalkan, dan dia akan menjadi benar-benar manusia. Dia benar-benar menjadi ar-rijal, yakni orang yang berbakti dan orang yang memberi manfaat. Kerana itu kita sentiasa mesti mengingatkan diri kita kepada kematian. Seorang ulama namanya Zunnun al-Misri rahmatullahi alaihi berkata, tawassadul maut idza nimtum wa ja'aluhu nusba a'yunikum idza kuntum kunu ka'annakum la hajjata lakum ila dunya wa la budda lakum minal akhirah. Bila kamu tidur, jadikan bantalnya ialah kematian. Yakni ingatlah kematian waktu kamu tidur. Dan bila mana kamu bangun daripada tidur, jadikan kematian itu di hadapan mata kamu. Dan jadikanlah keperluan kamu kepada akhirat lebih daripada keperluan dunia kamu. Kalau kita perhati, doa masa tidur ialah doa mati. Dan kalau kita perhati, doa kita bangun tidur juga mengingatkan kita pada mati.
dan peluang yang Allah masih beri pada kita. Kita baca doa, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Kemudian bila mana kita bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang dah hidupkan aku selepas matikan aku, dan kepadanya aku akan dikembalikan. Bila kita nak tidur, kita ingat mati supaya kita banyak istighfar. Moga Allah ampunkan dosa kita. Dan bila kita bangun bersyukur kerana hidup lagi untuk kita terus beramal, menyediakan bekalan kematian. Itulah para ulama dahulu. Mereka ialah orang-orang yang senantiasa bersemangat menambahkan amalan. Sentiasa. Mereka berada dalam ketakutan yang maksimum tentang kematian, dan mereka berusaha dengan maksimum dalam melengkapkan bekalan. Sedangkan kita dalam maksimum kelalaian dan juga paling sikit bekalan. Maka lihatlah perbandingan kita dengan mereka. Mereka orang yang ingat mati dan berada pada kemuncak amalan mereka. Manakala kita berada kemuncak kelalaian dan amat kurang amalan kita. Maka ingat, jangan kita dilalaikan dengan usia muda kita. Dan jangan juga kita merasakan lambat walaupun kita sudah pun tua. Kan itu satu hari Hasan al-Basri dia bertemu dengan anak-anak muridnya. Anak murid dia ada tua, ada muda. Maka dia memandang kepada yang tua lalu berkata, Ya ma'syarah syuyukh, wahai orang yang tua, apa pandanganmu bila tanaman sudah cukup masanya? Apa pandanganmu bila tanaman sudah cukup masanya? Lalu mereka menjawab, yuhsad, dituai. Dituai. Kemudian dia memandang kepada yang muda, wahai orang muda, jangan kamu terpedaya dengan muda kamu. Banyak tanaman yang rosak dan binasa sebelum waktu usianya. Sebelum dia masak, sebelum dia matang, dia sudah binasa. Dia sudah rosak. Kemudian Hasan Basri menangis. Kemudian beliau menyatakan, membacakan kepada mereka dengan firman Allah Ta'ala, wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Dalam surah Ibrahim ayat 25. Bila beliau tengok orang tua, beliau kata, kalau tanaman tu dah sampai masa, apa jadi? Ya orang kan tuai. Sama macam kita tuan-tuan, umur kita ni umur tua. Umur yang baginda sallallahu alaihi wasallam kata mati. Umur kematian. Jadi apakah kita mengharapkan apa-apa lagi dengan dunia kita? Ataupun kelalaian-kelalaian yang terus menjadi kebiasaan kita? Ataupun kesungguhan-kesungguhan kita pada duniawi yang belum habis-habis lagi? Maka di situ kita muhasabah dengan usia kita. Yang muda pula, ingat, tanaman banyak pokok, banyak buah yang masih muda, dia gugur dan jatuh. Dia rosak dan binasa. Datang macam-macam penyakit sehingga dia jatuh. Datang angin sehingga menggugurkannya. Maka kita jangan terpedaya dengan usia. Usia cuma ujian. Usia bukan kepastian. Usia yang Allah beri pada kita, wa imma 20, 30 sampailah setengah sampai 100 misalnya. Maka ia adalah ujian pada kita. Usia bukanlah suatu yang kita katakan keselesaan. Jangan pernah selesa dengan usia. Dan jangan pernah bercita-cita bertambah usia. Kenapa? Itu suatu benda yang kita tak pasti. Amat kita tak pasti bagaimana kesudahan kita nanti. Kerana itu lakukan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita. Baik kita muhasabah dan menangis sekarang sebelum kita ditangisi. Tak ada orang-orang yang menangisi kita cuma untuk beberapa hari. Tapi kita yang menangis ini kita tak tahu sampai bila. Kalau kita tidak menangis di dunia, kita tak tahu apakah akan berhenti tangisan kita di alam barzakh dan seterusnya. Sebab siapa yang bersedih di dunia, Allah amankan kesedihannya di akhirat. Siapa yang takut di dunia, Allah amankan ketakutannya akhirat kelak. Sebab Allah Ta'ala tak akan mengumpulkan dua ketakutan. Allah Ta'ala tak akan kumpulkan dengan dua keamanan. Maksudnya,
Siapa yang kat dunia ni dia rasa aman daripada azab Allah, kemurkaan Allah, dia rasa aman. Dan dia pun tak takut apa-apa. Nanti sifat itu akan berlawanan. Kat sana, dia mula takut melihat azab Allah. Dia mula tak rasa aman tentang dirinya. Tapi siapa yang di sini rasa takut pada Allah? Takut, bimbang, amalan tak cukup. Dan dia tak rasa aman. Ya Allah, bagaimana engkau matikan aku? Apakah amalanku menjadikan engkau redha ataupun engkau murka? Ya Allah, apakah amalanku penyebab aku masuk syurga atau neraka? Dia sentiasa bimbang, dia rasa tak aman, maka orangnya akan diamankan. Kerana Allah tak akan himpunkan dua ketakutan dan dua keamanan. Sebab itu hisap diri kita. Tengok dosa-dosa kita yang banyak tu. Dan kita tak tahu dosa mana pula Allah yang menjadi kita lebih murka. Ya, dosa Allah murka. Tapi ada dosa yang lebih Allah murka, kita tak tahu. Ya, sebagian dosa kita harapkan Allah Ta'ala ampunkan kita. Tapi bila ada dosa yang Allah amat murka, maka menyebabkan kita tak akan diampunkan, melainkan diazab terlebih dahulu. Maka ini menakutkan orang beriman. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita melihat dosa kita, daripada dosa yang kita lakukan bersendirian atau berkait dengan manusia, kita lakukan dosa yang berterusan ataupun dosa yang berlaku sekali-sekali, atau dosa yang pernah kita lakukan dan telah lepas kini, maka semuanya itu perlu menjadi selalu ingatan kita. Kerana setiap kali orang beriman ingat dosa, dia akan menjadikan dia makin bersemangat dalam ibadat. Dan setiap kali kita lupakan dosa, kita seperti habis bahan bakarnya untuk ke depan melakukan amalan. Seolah-olah mengingati dosa itu, kata ulama', bagaikan bahan bakar bagi kenderaan. Bagi mana bahan bakar tu ada, kita akan terus ke depan. Tapi bila bahan bakar tu tak ada, kita mungkin tersadai di tepi jalan. Sebab tu ingat dosa ini merupakan momentum untuk kita ke depan, supaya kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Tapi orang yang lupakan dosa bahaya, sehingga dia rasa dia tak pernah berdosa dan dia tidak berdosa. Padahal sejarahnya ialah orang yang berdosa. Dan dia pun tahu dia terdedah dengan dosa. Tiba-tiba sejarah silam dia berdosa dilupakan dengan mudah. Dan tiba-tiba kelemahan dia sebagai manusia yang memang akan sentiasa buat dosa, maka dia juga tidak mengambil endah. Itu hati-hati bila dalam diri kita dah hilang rasa berdosa. Macam kita sebutkan, bagaikan kenderaan tak ada bahan api dah. Ingat dosa, kita pun ingin buat baik. Sebab untuk buat kebaikan, dia perlu ada satu pemberi semangat. Pemberi semangat. Kalau umpama kita cari harta, kalau kita rasa duit kita ni sikit, kita akan cari lagi biar jadi banyak. Tapi kalau dah selesa banyak, kita pun tak apalah, duit dah banyak, buat apa lagi? Contoh kalau dunia tak apa, kita cakap macam tu. Sebab dunia ni kita tak nak guna banyak pun. Tuan-tuan cari banyak, tuan-tuan takkan guna banyak. Tuan-tuan belilah makanan banyak, tuan-tuan tak boleh makan banyak. Tuan-tuan ada masa lapang banyak mana pun, tuan-tuan tak boleh tidur banyak. Kalau ada, Ustaz, saya nak tidur 8 hari, tidur tak boleh. Akhirnya dia bosan dengan tidur, tak nak lah. Ataupun kalau kita ada duit, kita beli makanan banyak-banyak, kita mungkin mampu habiskan sepinggang, 2 pinggang je. Atau kita beli kenderaan banyak-banyak, kita cuma mampu guna 1 atau 2 kenderaan. Kalau kita beli rumah banyak-banyak, kita cuma mampu duduk 1, 2 buah rumah. Tentang dunia ni, kalau kita kumpul banyak, kalau untuk kita lah, tak banyak kita guna. Tapi akhirat, kalau kita ambil banyak, semua kita guna. Semua, tak ada satu pun, oh ni saya simpan. Tak. Kita bila buat benda akhirat, semua untuk kegunaan kita. Kita mendapat manfaat semuanya, tanpa ada sedikit pun tersimpan atau tersisa. Dunia kita terpaksa simpan dan bersisa jadi harta pusaka, atau menjadi sebab perbalahan keluarga, atau juga menjadi fitnah yang berleluasa. Tetapi bila seorang memperbanyakkan akhirat, dia akan dapat semuanya untuk dia, tanpa diwariskan kepada anak-anaknya. Dia dapat semua. Sebab itu kata Nabi SAW, harta-harta kamu itu semua bukan milik kamu. Yang milik kamu yang kamu sedekahkan tu je milik kamu. Yang lain kamu tinggalkan pada orang belakang. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam kata, ini harta aku, ini harta aku, ini aku punya, ini aku punya, ini aku punya. Wa hal min malika illa ma akalta fa afnaita
Au labista fa'ablaita. Au tasaddaqta fa'amdaita. Harta kamu ni yang kamu makan, habis kat kamu. Yang kamu pakai, lalu lusuh di badan kamu. Yang kamu sedekah, lalu itulah harta kamu. Sebab itu kita kalau cerdik, tempat kita duduk lama ke yang lebih indah, atau tempat yang kita duduk sekejap tu lebih indah? Tuan-tuan ada rumah persinggahan, tuan-tuan ada rumah sebenar. Rumah persinggahan ni barangkali adalah almari lebih kurang, sebab kita singgah di sini. Kita nak balik kampung ni. Rumah kat kampung kita dengan kawasannya luas, dengan ada kolam, dengan bilik tidur yang cantik, kita dah siap semua. Sebab ini kita nak tinggal lama. Sama analogi bila kita nak tinggal lama dunia ke akhirat. Kalau kita kata nak tinggal lama kat dunia, memang tak pernah orang buat. Tak pernah orang dapat. Sebab orang yang atas kita, cari orang paling panjang umur depan kita. Paling panjang umur. Tuan-tuan cari. Ada 120 tahun. Baik, paling panjang 120 tahun. Kemudian dia ke mana? Dia hilang. Dan carilah orang yang paling panjang umur dalam kubur. 1000 tahun. Bukan semenjak dunia ada, kita dengar cerita orang mati. Adam AS. Dan ataupun kita baca kisah tentang Habil, manusia pertama mati di dunia. Diikuti dengan Adam AS. Diikuti oleh Hawa. Ini orang yang kita baca sejarah. Mana dia? Baginda dah mati. Berapa ribu tahun dah? Tak tahulah, bukan ribu, 1 juta tahun mungkin. Umur manusia kat dunia paling lama yang kita tahu, yang kita baca, banding umur dalam kubur. Jangan banding akhirat, banding kubur je. Kita akan jumpa kubur yang usianya ribuan tahun. Tapi kita tak akan jumpa manusia umur 1000 tahun. Melainkan 100 tahun. Itu pun kita nampak dah macam jenazah dah. Umur 70 dah macam tak boleh buat apa. Oleh sebab itu, tuan-tuan kenang itu semua. Ingat itu semua. Tempat yang seharusnya indah, tempat yang seharusnya mewah, ialah selepas kematian. Maka apa persiapan kita amalan? Dan kita tahu bila kita mati, kita tak boleh buat apa-apa lagi. Satu ketika, Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dia lalu kat kubur. Maka tiba-tiba dia turun daripada kudanya. Lalu dia solat 2 rakaat. Lalu orang tanya, kenapa tiba-tiba buat macam ni? Lalu kat kubur berhenti solat 2 rakaat. Lalu kata Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, aku teringat, nanti kalau dalam kubur kita dah tak boleh buat benda ni. Tentu dalam kubur kita dah tak boleh sembahyang. Dalam kubur kita dah tak boleh sedekah. Dalam kubur tak ada ketaatan lagi kita mampu buat. Maka kerana itu aku nak buat sekarang, sebelum hari aku tak mampu buat. Beliau turun dari kudanya, beliau solat 2 rakaat. Dan beliau berkata, setiap kali aku ingat ahli kubur dan halangan mereka untuk melakukan sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah, maka aku melakukannya supaya aku dekat dengan Allah. Tentang ahli kubur, kalau dia hidup, dia pasti nak buat apa yang kita buat sekarang. Dia pasti nak menuntut ilmu, dia pasti nak ibadat, dia pasti nak bersedekah, dia pasti nak buat benda yang hari ni kita buat. Tapi mereka tak mampu buat. Mereka tahu dengan sebenar-benar, tapi mereka tak mampu buat. Kita tuan-tuan tak berapa tahu benda ni. Ya, kita tahu secara atas kertas, tapi jiwa kita seperti jahil tentang perkara ini. Akhirnya kita pun lupakan benda ni. Maka lalailah kita sebagaimana diulangi oleh orang-orang yang lalai. Sebab itu diceritakan, bila seorang datang ziarah kubur. Kubur, kemudian bila kita ziarah kubur, kita pun baliklah. Pusing ke belakang. Maka malaikat menaburkan pasir sambil berkata, celaka kamu. Cepat benar kamu lupa kematian. Tuan-tuan, benar. Waktu kita ke kubur, kita tengok kematian, kita tengok orang yang ditanam, yang merupakan kita pada hari akan datang. Jenazah yang ditanam itu ialah kita pada hari akan datang. Bukan orang lain. Kita sebenarnya sedang melihat kita ditanam. Begitulah keadaan kita ditanam. Dikafankan, diliang lahatkan, dikebumikan, ditimbuskan pasir dan tanah dan ditinggalkan. Lalu kita bersedia dengan amalan. Itu adalah
gambaran kita, tapi ramai mana yang lupa. Dia rasa dia tak akan melalui waktu ini. Walau itulah laluan kita. Kita tak mungkin lalu laluan lain. Inilah laluan kita. Semua manusia yang Allah ciptakan, yang Allah sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka bila kita menghadap kubur, kita ingatlah sekejap. Lalu kita pun paling. Bila paling, kita dah tuju ke dunia. Lalu malaikat baling pasir sambil berkata, cepatnya kamu lupa. Dan memang begitu keadaan kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau tidak kerana kesibukan, kalau tidak kerana adanya majlis para Nabi yang menjadi warisan kita, nescaya kita terus akan lupa kematian. Betul, ada seorang sahabat, waktu beliau meninggal dunia, dekat berada dalam keadaan ihtidar, nazar. Beliau kata, aku bukan sedih kerana akan aku tinggalkan dunia, kerana aku nak bercocok tanam atau melihat sungai yang mengalir. Bukan itu yang aku sedih. Aku sedih kerana peluang aku untuk melakukan ibadat sudah pun tamat. Sedih ni kerana peluang buat ibadat, qiyamul lail, peluang untuk berpuasa, peluang untuk aku bersama dengan para ulama, berlaga lutut dengan mereka dan majlis ilmu. Ini kata seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata, aku bukan hidup kat dunia sebab nak tanam pokok, nak tengok sungai mengalir. Dan aku juga tidak sedih kerana tinggalkan benda ni semua. Tak ada. Yang sedih kerana aku dah tak boleh untuk berpuasa, tak boleh lagi untuk qiyam, tak boleh lagi untuk mendampingi para ulama, duduk dalam majlis ilmu. Ini orang alim, Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, benda ni akan dirindui. Tuan-tuan, kita, kalau kita tengok kampung, apa yang kita rindui? Setiap orang ada benda yang dirindui. Dan dikata, ya laitas syabab ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyib. Kalau kita tua sekarang, kita rindu zaman muda. Allah, seronoknya zaman muda. Kalau tuan-tuan muda sekarang, tuan-tuan akan rindu zaman kanak-kanak. Seronok zaman kanak-kanak. Kalau kita boleh kembali zaman kanak-kanak, Ustaz, zaman kita boleh main bola slipper, kita boleh main bola debok, kita boleh main sungai, alangkah seronok. Itu waktu kita muda. Kita kembali nostalgia kanak-kanak. Nanti bila kita tua, alangkah seronok kalau kita muda nanti. Lalu kita boleh buat benda tu, buat benda ni. Tapi ketahuilah bila seorang tu mati, maka dia mengimbau balik kenangan. Kenapalah aku tak balik semula ke dunia dan dia beri peluang untuk melakukan amal soleh yang dulu aku tinggal. Dulu kita tinggal dan kita lupa. Macam orang kematian mak ayah lah. Bila mati mak ayah, dia pun teringat balik, Allah, ruginya kebaikan yang dulu aku boleh buat pada mak aku tak buat. Kalau lah mak ayah hidup ni, duit gaji aku nak bagi semua. Kalau mak ayah aku masih hidup, aku nak jadikan dia gembira seumur hidup dia. Tentang bagaimana kita ingat kenangan-kenangan yang kita lupakan peluang. Sebab itu kematian ni bukan masalah kita berhenti daripada dunia. Kita selalu sebut, ia masalah peluang yang ada, yang sudah pun ditutup oleh Allah Ta'ala. Ditutup. Allah tak bagi lagi. Sebab tidak, kalau kita dibenarkan beribadat dalam kubur, kita tenang. Masalahnya kita tak dibenarkan. Kita sudah diberi peluang dan hari ini kita dah lupakan peluang tersebut. Kita gagal untuk menjadikan dunia ini sebagai ingatan akhirat. Dunia ini untuk mencari sebanyak-banyak bekalan akhirat. Dunia tempat kita banyak-banyak minta ampun. Kerugian-kerugian kita ini, tuan-tuan sekalian, kerugian yang tak mampu ditebus. Dan tak mungkin ada mampu menolong kita. Oleh sebab itu, ingatan kematian penting untuk menjadi kesungguhan kita. Kita tengok bagaimana sahabat bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ingat mati. Dia sahabat, amalan dah banyak. Dia sahabat pun ada jaminan syurga oleh Nabi SAW. Langsung atau tidak langsung. Tapi sahabat yang kita baca sejarah kehebat mereka, tak pernah berpisah ingatan mereka pada mati. Dalam apa situasi pun. Pernah diceritakan Musa Asy'ari ke mana hampir kematian. Dia kata apa? Pergi gali kubur aku. Kita kalau sakit, pergi cari doktor aku. Pergi cari ubat aku. Dan apa kata Abu Musa, orang terdekat? Dia tahu inilah sakit kematian. Gali kuburku. Dan dalamkan kuburku. Jangan kamu gali cetek kubur. Dalamkan kuburku. Kerana memang sunat kubur itu didalamkan. Dalamkan kubur. Dan binakan lahat untukku.
kerana aku akan berada di sana. Sekiranya aku orang baik, kata Musa, kalau aku orang baik, Allah Ta'ala akan melapangkan kuburku dengan seluas-luasnya. Sebanyak 40 hasta. Bukan lebih pada itu. Dan Allah akan bukakan kepadaku pintu syurga. Yang aku melihat di dalamnya segala nikmatku. Daripada isteri dan juga segala nikmatnya. Dan Allah akan tunjukkan di mana istanaku dalam syurga. Dan aku lebih mengenalinya daripada rumahku di dunia. Tapi kalau aku orang yang tidak baik, maka kubur itu akan menjadi sesempit-sempitnya sehingga bersilang tulang rusukku. Dan akan dibuka pintu neraka sehingga terasa bahangnya. Kalau ia begitu, kita lihat kebimbangan dia. Itu sahabat. Kalau aku orang baik, jadi syurga. Kalau aku tak baik, sempitlah kubur aku. Kita pada hari yang manis bagaimana kata Imam Syafi'i, kita akan menuju ke sana. Dan kita dalam perjalanan kita sedikit demi sedikit mula kita tinggalkan kawan kita. Tuan-tuan perasan ataupun tidak. Begitu realiti. Kita pada usia sekarang kita mula tinggalkan kawan-kawan kita satu persatu. Sebelum kita akan tinggalkan semua dengan kematian kita. Mana kawan kita sekolah rendah dulu? Mana kawan kita di college, di universiti? Mana kawan-kawan saya kerja dulu sesudah kita pencen? Dah, kawan-kawan ni mula hilang. Mula ada beberapa kawan saja di dunia. Tuan-tuan tengok kawan di dunia. Ia mewakili ribuan kawan yang tuan-tuan pernah kenal dan tuan-tuan pernah damping. Dan sebahagian nama mereka tuan-tuan tak ingat lagi. Manusia yang kita jumpa ni ramai tuan-tuan. Ramai. Saya jumpa ribuan manusia. Daripada saya kecil, teman mainan saya waktu kecil, saya masuk sekolah rendah, saya masuk sekolah menengah, saya masuk universiti, saya berada di alam pekerjaan. Saya mula lihat kawan saya semua hilang satu persatu. Wa imma dia bermula hilang fizikalnya, sehingga hilang namanya dalam otak saya. Saya tak ingat lagi itu. Dia pernah jadi kawan saya tak pernah ingat. Dia pernah bermain dengan saya tak pernah ingat lagi. Saya menuju ke arah itu. Kata Imam Syafi'i, kita akan mula tinggalkan kawan kita. Tinggal sampai pada hari kita akan tinggal semua mati. Serta bila mati tak ada kawan. Kawan paling rapat dengan kita, pasangan kita pun tak ada. Suami kita tak ada, isteri kita tak ada. Anak-anak cucu kita tak ada. Hari di mana kita akan berpisah dan kita tak tahu. Apakah kita ke syurga atau ke neraka? Ini kata Imam Syafi'i. Saya tak tahu. Apakah saya ke syurga atau ke neraka? Sebalik kehebatan, kemuliaan Imam Syafi'i rahimahullah. Tuan rasa takut. Yang perlu ada. Supaya kita tidak memandang mudah amalan-amalan akhirat kita. Jangan pandang mudah. Amalan akhirat kita, tuan-tuan, bagaikan permata, bagaikan emas. Yang tak boleh ditukar ganti dengan dunia ni. Sebab nanti ada orang yang nak, kalaulah dia boleh tebus kesilapannya dengan membayar seluruh dunia untuk dia ibadat walau 2 rakaat. Ada sanggup menebus walau dengan satu zikir untuk disebutkan. Ya, kalau zikir sebut dalam kubur tak ada manfaat, sebut sekarang. Sebagaimana kata Sulaiman AS, satu tasbih yang dicatat oleh malaikat dalam buku catatan kebaikan lebih baik dengan apa yang Allah berikan pada Sulaiman ini, anak Daud. Kerajaan yang luas, langit dan bumi. Kali ini hilang. Tasbih yang tercatat itu kekal. Tentang dunia ni macam mana hebat, dia akan hilang. Yang tercatat cuma kebaikan. Kebaikan yang kita perolehi daripada dunia ini. Kebaikan. Bukan dunia ni, kebaikan. Dan kejahatan yang kita buat di dalam dunia ini. Tentu kita melihat pesan-pesan yang baik tentang kematian. Dia ceritakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu beliau nak mati, beliau panggil anak dia. Wahai Abdul Rahman, sini kau. Anak dia nama Abdul Rahman. Abdul Rahman, sini. Usika bi khamsi khisali fahfazhunna anni. Saya nak wasiatkan kamu dengan 5 perkara. Jaga elok-elok. Jaga elok-elok kerana aku. Ini pesan ayah yang hebat. Ayah yang hebat tak akan biarkan anak dia hidup tanpa ada panduan. Tuan-tuan, kita kan sayang ayah. Kita kan sayang anak. Sayang anak kita lah yang menjadikan kita waktu nak mati, kita akan wasiat pada dia.
Kita tak nak apa yang kesilapan kita buat, mereka ulang. Ataupun mereka buat lebih teruk pada kita. Kita tak nak. Jadi ini kata-kata terakhir yang perlu kita kata pada anak-anak kita. Kita sampai masa kita akan pergi. Anak-anak kita ialah penerus kebaikan kita. Dia mungkin jadi jariah kita. Dan kita sayang dia dunia dan akhirat. Berpesanlah pada mereka sebelum kita pergi. Bahkan sekarang pun pesan biar dia ingat. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pesan kamu 5 perkara yang penting untuk akhirat kamu. Yang pertama, jangan pernah kamu menunjukkan keinginan kamu kepada manusia. Biar kamu nampak macam putus asa dengan manusia, supaya kamu ada masa banyak dengan Tuhan. Itulah kekayaan sebenar. Adhiri ya'sa linnasi fa inna dhalika ghaniyun fadil. Zahirkan kamu tidak perlukan manusia. Zahirkan kamu berputus asa dengan manusia. Daripada sekarang. Maksudnya, tuan-tuan jangan jadikan manusia ni pergantungan kita dan sebagainya. Dengan cara itu kita boleh selamat dari banyak benda haram. Banyak benda yang haram. Banyak benda melalaikan. Yang kedua kata beliau, da'i matlabil hajat ila nas inna dhalika faqrun hadirun. Dan tinggalkan kamu berminta-minta dengan manusia. Yang pertama, zahirkan kamu tak perlu. Hati kita tak perlu pada manusia. Dengan maksud kita kalau minta nak dengan Allah, mengadu pada Allah, kita tak tunjukkan manusia pergantungan kita. Ini ada dalam hati kita. Dan dalam perbuatan kita, tunjukkan kamu tidak berhajat pada mereka. Jangan tunjuk macam kita nak mengampu, nak sangat benda tu. Nak sangat, jangan tunjuk sangat. Yang ketiga kata beliau, da' ma ta'tadhiru minhu minal umur wa la ta'mal bihi. Tinggalkan sesuatu yang kamu tidak mampu melakukannya. Tinggalkan sesuatu yang kamu tidak mungkin melakukannya kerana dia salah. Tinggalkan benda itu. Wa la ta'mal, jangan buat. Benda-benda yang kalau kita buat, kita terpaksa minta maaf, maka jangan buat. Dosa, maksiat. Benda ni kita buat, kita terpaksa minta maaf dan kita tak tahu dimaaf atau tidak. Maka jangan buat. Yang pertama beliau kata, dalam hati ni jangan ada pergantungan pada manusia. Yang kedua, dalam perbuatan, jangan tunjuk kita nak benda-benda yang ada di sisi manusia. Jangan tunjuk. Jangan zahir macam kita ni, kita katakan sebagai kebulu sangat. Tunjuk kebulu, hina kita, jangan. Kerana siapa yang menghina dirinya untuk dunia, Allah tak beri di akhirat. Kerana akhirat bukan orang yang menghina diri untuk dapat dunia. Akhirat ialah orang yang mengangkat dirinya ke mana mendapat dunia. Dunia duduk bawah kaki dia. Maka orang dapat akhirat. Orang yang mengampu-ngampu nak dapat dunia, dia tak akan dapat akhirat. Sebab Allah tidak halalkan ahli akhirat menghina diri untuk dapat dunia. Sampai terpaksa buat benda haram, Allah murka, sampai terpaksa gadai maruah diri, maruah agama. Orang ni tak akan dapat akhirat. Orang yang dapat akhirat, orang yang dengan dunia, dia tahu muamalah dia. Macam kita muamalah dengan musuh kita. Tak mungkin kita berlembut dengan musuh. Ya, kita naklah apa yang nak, tapi cara muamalah kita tu biar tegas. Dengan cara itu kita mudah tolak rasuah, kita mudah tolak haram sebab kita tegas. Kalau kita merendah diri, orang mula cuba tambahkan dunia pada kita. Dan pesanan beliau ketiga, jangan buat satu benda yang kamu terpaksa minta maaf lepas tu. Jangan buat, dah tahu benda tu salah. Tapi bila kita buat, kita kena minta maaf lepas tu. Dan kita tak tahu maaf ni diberi atau tidak kat kita. Dan yang keempat kata beliau, sekiranya kamu mampu untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam, lakukan. Biar kita selalu fikir, semalam macam mana semalam? Oh, semalam macam ni. Hari ini lebih baik. Lakukan. Kalau kita mampu, lakukan. Semalam saya duha 2, hari ni 4. Semalam saya duha ni lambat sangat, dekat nak zuhur. Hari ni buat awal sikit. Semalam saya ngaji 2 muka surat, hari ni 3. Biar dia lebih baik. Semalam saya sedekah RM10, hari ni biar RM20. Semalam saya adalah selawat sikit-sikit, hari ni selawat banyak. Artinya setiap hari kita muhasabah banding semalam. Kalau kita mampu berfikir begitu setiap hari, tuan-tuan, kita tak akan bertemu dengan Allah. Melainkan kita bawa keuntungan yang banyak. Tapi kalau kita tak fikir, kita bimbang bawa dosa berkoyang-koyang ni. Sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir, dosa berkoyang-koyang. Koyang ni berat, banyak,
berbukit-bukit, bergunung ganang. Jadi selalu kita fikir, apakah hari ini lebih baik pada semalam? Fikir selalu. Sebab macam saya sebut sebelum ini, kita cuma ada 2 hari. Semalam, hari ini. Itulah untung kita. Esok, belum tahu. Kita belum berniaga esok. Yang kita dah berniaga semalam dan hari ini. Kita dah catat untung atau rugi. Jadi kalau hari ini saya kata, hari ini saya banyak buat trouble kat keluarga saya. Semalam, hari ini saya nak ubah. Semalam saya agak emotional sikit. Hari ini saya nak lebih rational sikit. Semalam saya terlalu ikut nafsu. Hari ini saya nak ikut iman saya. Semalam saya macam lalai banyak. Hari ini saya tak nak lalai sebanyak itu. Dan yang kelima kata beliau, Iza sallaita fasalli salata muwaddi'. Kalau kamu setiap kali sembahyang, anggaplah itu sembahyang terakhir kamu tak mampu lagi solat selepas itu. Kalau solat, anggaplah ini solat terakhir kita. Bukan kita katakan, bukan saya katakan, setiap kali kita buat baik, anggaplah inilah kebaikan terakhir kita mungkin buat. Dan selepas ini mungkin kita tak ada lagi peluang ini. Yang ini selepas ini kita mungkin tak ada usia ini. Sebab itu bila kita bersama isteri kita, anggaplah inilah peluang terakhir kita berbuat baik pada isteri kita. Atau berbuat baik pada suami kita. Atau berbuat baik pada anak-anak kita. Kalau kita bertemu sahabat kita, anggaplah ini yang terakhir kita buat baik. Mungkin lepas ni kita tak ada. Waktu mana kita melakukan kebaikan, zikirnya, baca Quran, mungkin ini bacaan terakhir Quran kita. Waktu mana kita hadir majlis ilmu, mungkinlah majlis ilmu terakhir kita. Mungkin ini majlis ilmu terakhir. Lepas ni kita tak mungkin lagi hadir. Kita mungkin mati. Setiap kali kita membayangkan ini terakhir, pasti kita buat terbaik. Sebab tu jangan terlalu berangan-angan. Umur kita akan panjang. Kerana sifat berangan-angan umur panjang ini dah sifat yang merugikan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap orang berseronok berpagi-pagi dengan keluarganya, sedangkan mati itu lebih hampir daripada tali pengikat kasutnya. Sehari kata Abu Bakar, kita duduk seronok sini, seronok. Kita lupa mati lebih hampir daripada apa yang kita bayangkan. Terlalu dekat, terlalu cepat. Kan itu kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, menghairankan aku. Para pecinta dunia sedangkan mati sedang menuntutnya. Dia lupa pada dunia sedangkan mati, dia lupa pada kematian sedangkan mati tidak pernah melupakannya. Dia ketawa sepenuh mulutnya sedangkan dia tak tahu apakah dia telah menjadikan Allah suka atau murka padanya. Kata ini kata-kata Abu Darda. Dia kata pelik aku tengok. Orang-orang yang terus memanjang, memasang angan-angan dunia sedangkan mati sedang memburu dia. Ya, dalam kita melalui ujian Allah pandemik ini, kita dengar mati dah 22,000, 23,000. Kita dengar benda tu semua. Kita tengok, kita lihat, kita perhati. Tetapi yang bagus dalam pandemik ini, dalam makna muhasabah. Dalam makna muhasabah, bila orang yang kena pandemik, moga Allah Ta'ala muliakan kematian mereka. Tapi ini muhasabah kita. Kita tengok, tidak ada seorang pun dia benarkan hadir. Daripada keluarga yang pernah dihabiskan masa yang banyak dengan mereka. Mana isterinya, mana suaminya, mana anak-anaknya, tak ada. Yang mengkebumikannya orang yang dia tak pernah kenal. Ni pegawai KKM atau pegawai ni. Orang yang kita tak pernah kenal. Tuan-tuan, itu cukup menjadikan muhasabah. Bahawa kita dalam kubur bersendirian. Tengok. Ya, jenazah COVID mungkin orang sedih tengok. Keluarga tak boleh tengok. Tapi sedih yang lebih yang kita patut rasakan ialah, lihatlah kita dah tak ada apa-apa yang boleh tolong kita. Tak ada. Tak ada orang boleh talqinkan kita sekarang. No, tak dibenarkan talqin. Dulu adalah orang ajar kita kat kubur talqin. Ni no, tak ada orang talqin. Tak ada orang sempat lagi untuk menguruskan pengkemuyan kita. Bayangkan daripada hari kita mati, seorang tu mati kerana COVID sehinggalah dia dikafankan. Bukan dia tidak diwudukkan. Yang benda yang kita boleh buat di dunia. Ditanam begitu. Ya, kalau ditayamum, ya kita bayangkan, dulu kita ada nikmat untuk ambil wuduk. Kita ada nikmat untuk mandi sunat. Bila mati, hilang nikmat tadi. Kalau kita lihat mayat COVID, mandi pun tidak.
Tidak boleh dimandikan. Dan tidak boleh diwudukkan. Cuma cukup ditayamumkan. Itu pun setengah fatwa ulama kata pun tayamum pun dah tak boleh. Sebab memang wabak tadi. Maka memandi tanam saja. Ini setengah fatwa ulama kerana mereka beranggapan tayamum itu tidak sempurna. Bagaimana tayamum di atas beg plastik yang tak kena wajahnya. Yang tidak ada yang mengatakan demikian. Ya ada. Kadang perbincangan. Perbincangan fiqh ni bukan kita nak hangatkan fiqh. Kita nak timbulkan muhasabah. Ya fatwa begini. Tapi muhasabahnya tentang air yang hari ni dulu pernah menjadi peluang untuk kita buat ibadat. Air itu. Dengan wudu, dengan mandi-mandi sunat. Seumpama hari ni hari Jumaat mandi sunat. Tak boleh buat dah. Dan orang yang saya katakan kita habis masa banyak dengan anak, dengan isteri, dengan suami. Lihat di mana mereka pada hari kematian kita. Bukan maksud kita tak nak sayang mereka. Bukan. Kita memang sayang mereka kerana Allah. Maksudnya tuan-tuan, masa kita dengan Allah tengok. Waktu kita mati nanti, mereka tak mampu beri masanya pada kita. Tak mampu. Mereka tak boleh ganti masa tu. Kita pun tak boleh ganti. Kita seorang di bumi. Kita tak tahu lah mana kita berada dalam kubur. Kalau Allah redha kita, Masya Allah itulah yang keseronokan kita. Itu yang kita akan rasa betul. Tapi kita bimbang. Tentang kebimbangan ni kena ada. Kebimbangan tanda kita ada iman. Ya kita yakin Allah pemurah, Allah penyayang, Allah pengasih. Namun adab kita dengan Allah. Jangan mengambil lebih kurang. Kalau tuan-tuan tahu orang tu baik, tuan-tuan jangan buat jahat depan orang tu. Kalau tuan-tuan tahu orang tu baik, tuan-tuan lagi segan untuk berhadapan dengan dia. Segan. Kita cakap slow je. Walaupun kita tahu dia ni bukan jenis pemarah. Dia ni baik. Pun kita beradab minta dengan dia. Kita tahu kalau kita ambil boleh bagi. Tapi kita bila ada iman, kita beradab. Kita minta, boleh tak saya nak ni sikit. Kita duduk dia. Apa tak lagi dengan Allah? Antara adab dengan Allah. Allah suka hambanya takut pada dia. Sebab Allah sebut dalam Quran. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah aku. Allah sebut dalam Quran. Fala takshahum wakshawni. Jangan takut manusia, takut aku. Allah paling suka hamba yang takut pada dia. Tentang antara benda yang kita takut, ya Allah, Engkau redha atau tidak pada aku ni, ya Allah. Engkau suka atau tak suka pada aku. Ya Allah, apakah cukup bekalan aku bertemu denganmu? Ya Allah, apakah Kau ampunkan kelalaianku selama ni? Ya Allah, apakah Engkau merahmati aku? Menerima amalanku yang sedikit berbanding nikmatmu yang banyak. Dan persoalan ini menjadikan kita sentiasa takut pada Allah. Jadi kita kembali kepada apa yang disebut oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai pencinta dunia, kamu terus duk cinta dunia sedangkan mati sedang mengekori kamu. Ya kamu lupa mati. Jangan cerita lah mati saat ni seriau naik bulu roma. Tak semangat sini hidup. Tak mati tak pernah lupakan kamu masalahnya. Tetapi kalau kita cuba lupakan mati, bukan maksud kita tak mati. Mati tak pernah lupakan kita. Dia sampai masa dia akan ambil kita. Walaupun kita tengah gelak ketawa. Walaupun kita tengah rasa macam bahagia dunia kita punya. Apa mati peduli tentang itu semua? Mati akan datang. Tak kira tuan-tuan raja ke, tak kira lah kita ni menteri ke, kita orang berkuasa. Mati tak pernah fikir benda tu. Makhluk Allah yang tak pernah kenal dan tak pernah ada halangan untuk dia menjalankan tanggungjawab. Mati. Ya Allah utuskan malaikat untuk menguruskannya. Jadi bila kita tahu kita nak lupa mati, tapi mati tak lupa kita. Umpama kita berjalan dalam hutan, kita cuba lupakan perangkap dalamnya. Tapi perangkap tak pernah lupakan kita. Kita tengok dah tahu jalan tu penuh dengan hamparan duri. Kita buat macam tak ada duri je. Jangan, ia melukakan. Walaupun perlahan kita jalan, kita tahu ada duri. Kejalan hati-hati. Jangan kita buat bodoh, saya tak nak ingat. Tak ingat tu ialah kita membodohkan lagi diri kita. Maka ingat. Kemudian katanya, aku hairan orang yang ketawanya penuh mulut. Yadhaq wa dhahikum bimil'in fihi. Yang ketawa penuh mulut. Penuh mulut dia yang ketawa. Sedangkan dia tak tahu apakah dengan perbuatan tadi dia redhakan Allah atau tidak. Sedang kita cerita Allah redha atau tidak kita, ini satu ketakutan pada kita. Sebab apa pun bila Allah Ta'ala redha,
maka kita selamat. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebab yang jadi macam tu, tuan-tuan, sebab cinta dunia dan tamak dunia tu kuat sangat. Kita tak kata bahawa kita orang beriman tak boleh ambil dunia. Dunia ni kita punya, orang beriman punya. Allah dah isyaratkan dunia ini kita punya, orang beriman punya. Tapi kita tak mau dilalaikan dengan apa yang kita punya. Sebab Allah nak beri kita punya yang lebih besar pada itu, akhirat. Dunia ni kita jaga amanah. Sebab ramai orang pegang dunia, dia rosakkan diri dia, dia rosakkan orang lain. Sebab itu kita lah orang beriman yang diajar pegang dunia tanpa cinta. Supaya kita beri hak dia yang sebenar. Sebab orang bila dia cinta, dia mula beri hak yang tak sebenar pada dia. Dia habiskan masa untuk dunia. Dia habiskan usia tua dia untuk dunia. Dia mula beri masa yang tak sebenar. Dia macam tak reti nak berhenti. Patut dia kena berhenti. Maka sebab kita cinta dunia, sebab kita tamakkan dunia, itulah punca kita payah hingga mati. Kerana itu tuan-tuan, berzuhudlah dengan dunia. Apa maksud zuhud dengan dunia? Kita dah sebut. Nilai dengan dunia dengan apa yang Allah nilaikan. Tetapi kita kalau tengok duit, duit lah. Tapi kita tahu nilai dia berapa. Memang tengok duit. Tapi nilai ni RM1. Jadi janganlah beli lebih pada RM1. Ni nilai dia RM50. Ini nilai dia RM100. Siap benda kita tahu ada nilai, jangan melebihi daripada nilai. Sebab kalau melebihi nilai, kita dah zalim. Ni emas, berapa gram, kita tahu nilai dia banyak ni je. Bank tak nak support barang yang lebih pada nilai. Kalau dia bagi loan pun nilai dia. Dia tak akan beri lebih pada nilai. Kita pun sama. Waktu kita bermuamalah dengan dunia, kita kena zuhud macam mana? Beri nilai dia sebenar. Antara dunia ni dengan 2 rakaat kita nak solat, mana lebih mahal? Kalau orang bagi kita duit RM1 setebal ni, tapi kita tahu nilainya baru RM80, dengan orang bagi sekeping duit RM100, tuan-tuan nak ambil yang mana? Ini tebal, Ustaz. Ya tebal, tapi nilai dia RM1. Disusun jadi 80 je atau 50. Yang ni nipis tapi nilai dia 50 atau 100. Atau kadang-kadang bagi cek. Ni orang bagi ni berkepuk duit atas meja. Berapa semua? RM100,000. Tapi ada satu cek dia tulis 2 juta. Tuan-tuan nak ambil yang mana? Kalau kita cerdik, kita tahu. Ni banyak ni. Yang ni cuma sekeping cek. Ditulis macam tu je, sign. Dia tak ada duit, tapi dia ada nilai duit. 2 juta dalam bank. Kalau kita cerdik, kita tak akan teragak-agak. Ni saya ambil cek ni lah. Lagi ringan, bawa ni RM100,000. Kena rompak habis. Cek je dah ada nama saya. Ambil 2 juta. Itu makna zuhud. Kita tahu letak nilai dia. Kita tahu tak dunia kat mana, tak akhirat kat mana. Ni masalahnya orang jenis tak tahu nilai duit. Dia tak tahu. Akhir dia tolak RM50 untuk ambil RM1. Sebab dia nampak macam sama biru je. Yang tolak RM100 untuk mengambil kepingan ringgit yang dia nampak macam lebih tebal, walau nilainya rendah. Maka zuhud ni kita tahu nilai dia. Dan kita tahu bila kita nak guna dan sebagainya. Kemudian kata Syekh lagi, keselamatan agama kamu modal kita. Keselamatan agama. Pertama, jaga agama. Protek agama kita. Yang kedua, bina keuntungan dengan melakukan banyak amal soleh. Dan apa sahaja yang merugikan akhirat, tinggalkan. Kata Abu Hazim, suatu yang kamu takut mati bila melakukannya, maka tinggalkan. Tuan-tuan nak tak mati masa tengok TV? Tak nak, tinggalkan. Nak tak mati masa tengah main bola? Nak tak? Tinggalkan. Nak tak tuan-tuan mati ketika mana buat masa? Tak nak, tinggalkan. Sebab kita pun tahu tak untung. Nak tak tuan-tuan mati ketika mana tuan-tuan solat? Nak, banyakkan solat. Nak tak tuan-tuan mati kadang tuan-tuan menolong orang-orang untuk buat kebaikan? Nak tak tuan-tuan mati ketika hadir majlis ilmu? Nak, banyakkan majlis ilmu. Apa yang kita nak mati kerana benda tu? Dalam keadaan benda tu, banyakkan benda tu. Apa yang kita takut mati dalam keadaan itu, maka hati-hati dengan benda tu. Kalau kita buat pun sekejap lah. Janganlah sampai kita mati tempat tu. Walaupun kita katakan taklah berdosa, nak main bola, nak tak dosa, tapi kita tak nak mati tempat tu. Kadang kata, Ustaz, saya main bola adalah 3 jam sehari. Daripada pukul 5 petang sampai 8 malam. Semayang sejam je. Baik, nak tak kau mati tengah main bola? Tak nak. Kenapa tak nak? Siram main bola. Maknanya tak ada faedah sangat kan? Tak ada. Tak ada, kenapa kamu tak banyakkan solat biar 3 jam? Atau majlis ilmu 3 jam?
Tengah kita tengok benda-benda yang ialah hiburan. Nak tak mati tengah berhibur tu? Tak nak. Kenapa tak nak? Sebab ni tak untung. Tak untung. Tahu tak untung. Yang dibuat banyak kenapa? Jadi, kata Abu Hazim, apa yang kamu tak suka mati ketika kamu buat benda tu, tinggalkan dia. Dan apa yang kamu suka mati dalam keadaan itu, buatlah benda tu. Tuan-tuan suka tak waktu tuan-tuan ngaji mati? Suka Ustaz. Ngaji banyak-banyak. Terutama umur kita macam gini. Tuan-tuan suka tak waktu tuan-tuan sebut La ilaha illallah mati? Suka. Banyakkan sebut La ilaha illallah. Tuan-tuan suka tak ketika mana tuan-tuan iktikaf di masjid, tuan-tuan mati? Suka. Pergi iktikaf. Dia duduk masjid lama sikit hari Jumaat ni tak apa. Kita memang nak mati di situ. Kita tak nak mati tempat-tempat yang kita dah sebutkan tadi. Jadi begitu cara tuan-tuan kita motivasi agama kita. Menilai agama kita. Bukanlah maksud saya, jangan main Ustaz ni suruh duduk masjid je ni. Bukan. Kita pandai menilai waktu. Sebab waktu ni untuk kita buat amal soleh. Waktu untuk kita tinggalkan perkara-perkara jahat yang akan merugikan kita. Ingat, kata Syekh Abdul Qadir, halal kita akan dihisap, haram akan diazab. Memetik kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Halal kita banyak, Allah akan tanya. Yang pastikan halal itu halal betul. Dan haram yang kita lakukan, maka kita akan tanggung azab. Dan siapa yang mampu menanggung azab Allah? Contoh kita kalau dengar penjara kat dunia pun takut. Dengar kena sebat narotang pun dah takut dah. Terkencing kita dengar. Ini kampulan azab Allah Ta'ala yang tidak terperi sakitnya. Sebab itu jadikan usia kita dan juga hari-hari yang masih Allah berikan kepada kita, persiapan dan persediaan kita. Memperbanyakkan amalan akhirat. Sebelum datang kematian yang sifatnya mengejutkan. Kata mati, tak ada seorang pun kata, saya akan bersedia dengan mati. Tak, dia datang terlalu mengejut. Kita tak mampu bersedia pada ketika itu. Nak sedia dari awal. Seorang kata, Ustaz, kalau nanti hujan, saya akan ambil payung, saya akan tu. Tak, payung tu awak kena bawa sekali. Sebab bila-bila masih hujan. Payung tu awak bawa sekali. Jangan, saya tak rumah Ustaz. Nanti kalau nak hujan, saya balik rumah. Jangan. Sebab itu kata Luqman Hakim kepada anaknya, Ya bunai, amrun la tadri mata yalqaka. Ista'idda lahu qabla an yufaji'aka. Qabla an yafja'aka. Wahai anakku, ada satu benda kamu tak tahu bila dia jumpa kamu. Ada satu perkara, ada satu benda yang kamu tak tahu bila dia akan jumpa kamu. Kerana itu bersedialah untuknya sebelum dia mengejutkan kamu. Apa? Mati. Saya tak tahu, walaupun saya ada tanda-tanda nak mati dah, penyakit tu, penyakit ini. Tapi saya sendiri tak tahu bila. Sebab setiap manusia, bila dia sakit je, dia mengharapkan kesembuhan. Sebab tu dia kata, doakan saya sembuh, doakan, baca Yasin untuk sembuh. Tak ada seorang pun doakan biar Allah ampunkan saya. Tak, orang tak sebut yang tu. Janganlah kita dengar, bila sakit, boleh tak semua doa biar Allah ampun dosa saya. Tak payah doa saya sembuh lah, saya dia ampunkan dosa. Tak ada, semua orang, bila dia sakit, pertama dia fikir sembuh. Itu pertama. Jangan dia berfikir untuk taubat. Jarang. Mereka orang yang Allah rahmati. Jadi kita sekampung baca Yasin untuk apa? Untuk disembuh, Ustaz. InsyaAllah. Hatta kalau disembuh pun tak beri manfaat pada dia. Tak ada seorang pun saya, kita orang baca Yasin, moga Allah ampunkan dia. Moga dia mati dengan baik. Jangan macam tu, saya tak nak mati lagi. Tentang kita macam begitu. Kita muamalah dengan mati ni macam musuh kita. Kita tak anggap ia sebaik-baik teman yang akan mendatangi kita. Maka sebab itu kita cuba bersedia. Dan ingat yang saya kata pesan Luqman Hakim, ia urusan yang kita tak tahu bila dia jumpa kita, tapi kita sentiasa bersedia untuk menemui dia. Dan kita bersedia sebelum dia mengejutkan kita. Sebab saya sebut tadi mati ni tuan-tuan, macam mana pun simptom kita ada tanda mati, dia tetap datang dalam keadaan mengejutkan kita. Dia mengejutkan kita. Hatta orang dah ICU ni, dah tidur, dia akan terkejut seketika bila datangnya mati. Dia akan terkejut. Padahal dia tidur kan, dia dibius ni. Tak akan sedar. Tak, bila datang kematian, dia akan terkejut sikit. Kerana mati memang mengejutkan. Dia bersedia untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, memuliakan kita, mengampuni kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.